COVID-19 kanak-kanak bawah 5 tahun yang membimbangkan. Mutakhir ini, Malaysia dilanda isu keselamatan dan kesihatan kanak-kanak yang berkait dengan wabak yang sedang aktif menular ke seluruh negara pada saat ini. Rekod bagi kes yang membabitkan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dijangkiti COVID-19 dari 25 Januari 2020 sehingga 30 Mei tahun ini, iaitu sebanyak 19,851 kes di Kuala Lumpur. Kes ini amat membimbangkan kerana terdapat peningkatan yang sangat tinggi. Ibu bapa dinasihatkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah agar mengambil tindakan proaktif agar kanak-kanak dilindungi daripada wabak yang berbahaya ini. Beliau juga meminta agar pantauan dilakukan terhadap pergerakan kanak-kanak supaya mereka kekal berada di dalam rumah bagi mengelakkan sebarang perkunjungan ke tempat-tempat awam atau pertemuan dengan rakan-rakan pada saat ini agar mereka tidak terdedah kepada bahaya COVID-19. Beliau juga meminta agar anak-anak perlu dinasihatkan untuk sentiasa memakai pelitup muka dan mengamalkan kebersihan kendiri yang betul sekiranya terpaksa keluar daripada rumah atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Beliau juga menyarankan agar ibu bapa menggunakan inisiatif lain untuk membeli barangan keperluan. Antara cara yang boleh digunakan adalah dengan menggunakan pembelian atas talian agar terputusnya rantaian COVID-19. Semua pihak terutamanya ibu bapa diseru untuk mengambil berat isu keselamatan dan kesihatan dalam golongan kanak-kanak memandangkan mereka masih kecil dan sistem pertahanan tubuh mereka belum matang. Kes yang melibatkan seorang kanak-kanak perempuan yang telah dikurung bersendirian oleh ibunya selama 5 hari di rumah mereka di Taman Hijrah Kangar Perlis sejak Rabu lalu. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Keluarga Wanita dan Masyarakat, Hannah Yeoh berkata, apabila seorang kanak-kanak ditinggalkan bersendirian, ia jelas menunjukkan pengabaian. Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah menyelamatkan kanak-kanak tersebut dan dipercayai kini berada di bawah jagaan JKM. Dan kes ini masih di bawah siasatan polis. Jiran menyedari perkara tersebut berlaku apabila kanak-kanak tersebut memberitahunya bahawa dia lapar dan ibunya tiada di rumah, dan selepas kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun itu dipercayai dikurung oleh ibunya sejak Rabu lalu, media melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis bagi menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Susulan itu, polis menahan wanita berusia 31 tahun yang dipercayai ibu kepada kanak-kanak terbabit di rumah berkenaan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Hannah Yeoh menyatakan bahawa ibu bapa yang cuai dan mengabaikan kanak-kanak akan didakwa kerana Malaysia mempunyai Akta Kanak-kanak yang membolehkan tindakan pendakwaan diambil terhadap golongan yang melakukan pengabaian ke atas kanak-kanak. Beliau juga memberi pengingatan agar jangan sesekali mengabaikan kanak-kanak kerana sebarang tragedi mampu terjadi. Apatah lagi jika ditinggalkan, ia juga boleh menjadi kes kematian. Polis menahan 2 petugas taska berhubung kes penderaan kanak-kanak yang dipercayai berlaku di sebuah taska dalam sebuah hospital di Selangor. Menurut Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad, kedua-dua petugas wanita itu ditahan pada kira-kira jam 3 petang Rabu selepas memberikan keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang. Laporan kes penderaan yang diterima daripada ibu seorang kanak-kanak berusia 20 bulan dan juga kanak-kanak yang berusia 21 bulan yang menjadi mangsa penderaan. Terdapat luka di pipi serta lebam di beberapa bahagian anggota badan kanak-kanak dan kanak-kanak tersebut dipercayai telah dipukul di bahagian kaki dan juga kepala dengan bantal. Kedua-dua mangsa telah dihantar ke hospital bagi menerima rawatan lanjut. Menurut beliau, sebiji bantal juga telah dirampas bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-kanak 2001. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dipercayai menjadi mangsa seksual remaja lelaki yang juga dipercayai jiran keluarganya. Kejadian ini berlaku di Dungun dan ianya terbongkar selepas kanak-kanak itu pulang ke rumah dalam keadaan menangis, kira-kira jam 12 tengah hari. Setelah siasatan dibuat, bapa mangsa yang berusia 30-an terkejut melihat anaknya pulang dari rumah jiran dalam keadaan menangis sebelum beliau bertanyakan sebab mengapa dia berkelakuan sedemikian. Katanya mangsa memaklumkan dia sakit di bahagian kemaluan kerana suspek yang dipanggil sebagai abang ada memasukkan sesuatu ke dalamnya.
Mangsa memberitahu ayahnya bahawa suspek berkenaan mengajaknya masuk ke dalam bilik tidur ketika dia sampai di rumah berkenaan, dan suspek juga dikatakan telah menutup muka mangsa menggunakan toala manakala mulutnya disumbat dengan sesuatu sebelum melakukan perbuatan terkutuk itu. Mangsa tidak tahu apa yang dilakukan oleh suspek kerana matanya tertutup, namun menangis kerana rasa sakit di bahagian kemaluannya menyebabkan suspek berusia 18 tahun itu menyuruh mangsa terbabit pulang ke rumah. Kemudian bapa mangsa meminta isterinya pulang ke rumah dengan segera dan bertanyakan tentang kejadian yang berlaku ke atas mangsa. Sebelum satu laporan polis dibuat oleh ibu bapa mangsa, untuk tindakan lanjut, suspek mengaku bahawa dia ada melakukan perkara tersebut kepada mangsa, dan laporan berhubung kejadian tersebut telah disahkan dan siasatan lanjut dibuat setelah Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah menerima laporan berkenaan kes terbabit. Pihak polis telah menahan seorang wanita dan teman lelakinya kerana dipercayai mendera dan mengabaikan penjagaan dua kanak-kanak perempuan yang juga anak kandung kepada wanita terbabit. Seorang lelaki yang berusia 35 tahun turut ditahan yang juga merupakan penjaga kepada kanak-kanak terbabit untuk membantu siasatan lanjut. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, seorang lelaki tempatan telah menemui dan menyelamatkan kedua kanak-kanak yang berusia 2 dan 3 tahun itu. Beliau juga berkata, lelaki terbabit menerima panggilan telefon daripada seorang wanita yang tidak dikenali mengenai dua kanak-kanak terbabit kira-kira jam 1 tengah hari. Setelah mendapat panggilan mengenai kanak-kanak tersebut, lelaki tempatan itu kemudian pergi ke kawasan terbabit dan menjumpai dua kanak-kanak perempuan dalam keadaan tidak terurus, dan pemeriksaan fizikal dibuat ke atas kanak-kanak terbabit. Mereka mendapati terdapat beberapa kesan calar dan lebam di bahagian kedua-dua belah tangan, kaki, pipi dan juga dagu dua kanak-kanak terbabit. Kanak-kanak tersebut kemudian dihantar ke Hospital Selayang bagi melakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah siasatan dibuat, dua kanak-kanak yang terbabit menetap bersama ibu kandung dan teman lelaki ibunya di sebuah rumah sewa di sebuah flat di Taman Samudera. Setelah mengetahui perkara tersebut, tangkapan dibuat ke atas wanita serta teman lelakinya dan juga seorang lelaki iaitu penjaga kepada mangsa kira-kira jam 9.30 malam. Semakan mendapati seorang daripada suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Semua suspek akan dibawa ke Mahkamah Selayang bagi permohonan tahanan reman.